aku ni ikut iman ke ikut nafsu ni? Jadi kalau tadi cari makan nak makan yang sihat kan makan yang sedap? Pertama dah yang sedap, tak sedap lah. Walaupun sehat. Sebab itu tak ada dalam halalan toyiban, tak ada sedap. Makan yang halal dan baik. Tak ada makan yang halal dan sedap. Tapi kita tak kisahlah tu. Kerana kita nak jaga bukan sedap, bukan sehatnya dulu. Kita nak jaga sedapnya dulu. Selera je 3 inci je kat sini. Tapi yang menderita siapa? Allah akal, 5 kaki 2 inci. Oh. Tersengsara kerana nak melayan sedap. Nak melayan nafsu. Diberi kesempatan untuk merasa merdeka dan kita nak diberi kesempatan menyimak. Sudahkah aku merdeka dari dosa? Sudahkah kita merdeka dari neraka? Ini di antara persoalan besar yang kita nak angkat. Mudah-mudahan kekuatan yang kita angkat sepanjang sambutan merdeka kita yang dimerdekakan Allah, tetapi tidak pernah merdeka daripada peraturan. Kita diberi melahirnya merdeka, betul? Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan dengan bimbingan dan petunjuk hadiah perjuangan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai satu daripada kalimah agung yang harus menjadi hiasan bibir kita insya-Allah. Jadi terima kasih Puan Salwa dalam keadaan yang Allah atur. Kita kata dalam keadaan kita tak tahu. Sebab itu kamu tidak tahu apa terjadi besok. Okay, hari ini kita pun maknanya kita tidak boleh meramal banyak benda kecuali terus merancang dan terus berbuat. Kerana hujung setiap apa yang kita lakukan, kita serahkan semula kepada Allah insya-Allah. Jadi peta pagi ini terjadi yang nak tunggu ustaz minta maaf banyak lah. Okey. Okey, jadi yang datangnya orang tua. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi sebahagian dari pengajaran untuk kita. Sebab Umi hari ini patutnya ke JKR Kuala Lumpur. Tapi sebab cuti katanya, cutinya panjang sambung. Malam tadi dapat okey kita cancel. Tu rupanya malam tadi juga dapat ada orang lain cancel. Okey. Begitulah peta Allah. Sebab itu kita tak boleh terperanjat, tak boleh kelang kabut, tak boleh kata nak buat apa, tajuknya apa kan. Nak pergi mana, nak masak apa. Masuk dapur kita kelang kabut. Apa kan. Balik serah pada Allah apa agaknya yang sesuai untuk keluarga pun sesuai untuk selera. Yang paling penting kita tidak sekadar menjaga nafsu. Ini yang kita paling takut kalau kita kata kita nak merdeka dari dosa, kita nak merdeka dari neraka. Betul, dah merdeka belum? Siapa rasa-rasa dia layak masuk syurga kat tangan? Ada tak? Rasa-rasa ada tak? Dah pakai putih tu, rasa-rasa putih tak hatinya? Ni kekuatan. Kita pilih warna putih. Mudah-mudahan putih juga hatinya sebagaimana putihnya pakaian yang kita pakai. Sebab itu pakai putih kadang-kadang kata, ada apa ya? Kita nak mengingatkan, inilah pakaian warna pakaian terakhir kita. Warna putih. Maka berjinak-jinaklah dengan warna putih. Okey, maka sekali lagi mari kita sama-sama melihat apa agaknya yang ada di hati kita. Dah bersih ke hati kita belum? Ini yang kita nak tanya balik. Sebab itu kita kata kalau dipesan Rasulullah, orang Islam itu adalah orang yang dapat menyelamatkan orang Islam yang lain daripada lidahnya. Dah laku ke tidak kita buat. Dan dari tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang dapat berhijrah. Daripada perbuatan yang terlarang kepada perbuatan yang terbaik. Jadi kalau kita faham merdeka, okay, kita baru sambut merdeka, sudah merdekakah? Yang merdeka kita sambut semalam itu merdeka dari segi sejarahnya, merdeka dari segi negaranya, merdeka dari segi apa kita kata kerajaan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tetapi kalau kita masih belum merdeka dari dosa, kita masih belum merdeka, belum merasa merdeka lagi daripada perkara-perkara yang mungkar, bermakna kita belum lagi hijrah. Jadi kita sudah bincang hijrah dulu, betul? Sekarang, kemarin, kita baru saja habis bulan, apa bulan malam? Kita sekarang di bulan apa? Dia masih Yahudi lagi lah tu. Maknanya kita dah sebut hijrah tapi tak terfikir nak sebut bulan hijrah. Masih nak sebut September. Kenapa?
paling mesra dengan lidah, paling mesra dengan otak. Mulai Islam bulan apa? Bulan Safar. Sebelum Safar bulan apa? Muharram. Mudah-mudahan. Okey, ini kekuatan. Kalau boleh kita nak lancarkan bukan Septembernya. Okey, jadi kalau boleh kita nak Safarnya atau kita nak Muharramnya. Jadi bercakap tentang merdeka bermakna kita masih lagi berada dalam proses hijrah. Okay, sebab itu dipesan Rasulullah orang yang orang yang mampu berhijrah. Orang yang dikatakan berhijrah. Bermakna dia bebas. Orang hijrah dia bebas untuk apa bebasnya? Bebas dari cengkaman-cengkaman Abu Gagal. Munafik. Cengkaman-cengkaman kufur. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Hijrah kita ni bukan hijrah fizikal. Kita ni tak ada lagi hijrah fizikal, tapi semalam merdeka, kita dah minta dihijrahkan. Sekarang kita sedang bermesra dengan apa kita katakan madani. Apa kaitannya dengan kehidupan? Kalau kita belum berhijrah, kita belum merasa bahawa apa yang sedang dilakukan oleh apa yang sedang kita lalui ini adalah baik, maka hujungnya baik ke tak baik? Alah merdeka bukan ada apa pun. Betul? Kata kita. Bermakna kita tak faham merdeka tu apa. Jadi kalau kita faham sungguh-sungguh merdeka yang paling penting, merdeka dari dosa. Merdeka dari maksiat. Merdeka dari melawan Allah. Merdeka daripada melakukan apa sahaja menurut telunjuknya nafsu. Sebab itu manusia dijadikan dalam, ataupun kita kata makhluk Allah, dijadikan dalam 3 keadaan. Pertama yang dijadikan ada akal tapi tak ada nafsu. Itu siapa? Namanya malaikat. Ada yang diberi nafsu, tidak diberi akal. Namanya binatang. Dan yang akhir sekali, ada yang diberi akal dan diberi nafsu, yang namanya manusia. Ini ulangan. Kita masuk ke mana? Oleh kerana kita jadi, sebab itu kita kata kekuatan yang kita nak angkat, kita dibekal 2 benda. Kita dibekal, dia bekal akal dan dibekal nafsu. Jadi kalau psikologi kata kamu ada IQ, ada EQ, ada SQ. 3 Q yang kita nak ada. Maknanya kita ada pemikiran, kita ada perasaan dan kita ada juga spiritual. Ada rasa hubungan dengan kuasa luar biasa. Kuasa yang paling besar, tiada lain dan kuasa daripada kuasa Allah. Kalau spiritual menurut barat, ada dia kata kuasa luar biasa. Sebab itu Stephen Covey yang menulis 7 Habits of Excellent People, akhirnya menambah bukunya, mengambil yang 7 menjadi 8. Daripada 7 habit kepada 8 habit. Jadi kita cari balik apalah habit yang terakhir yang dimasukkan dalam bukunya, maka kita dapat tahu ataupun kita ketahui bahawa dia adalah kepercayaan kepada superpower. Artinya kepada kuasa luar biasa. Apa pun perancang kita, hebat pun macam mana ilmu kita, bagaimana pun strateginya, tapi tanpa izin yang di luar kuasa ataupun kita dengan kuasa luar biasa, dia tidak menghususkan kepada Tuhan. Tapi kita sebagai orang Islam membacanya, kuasa luar biasa itu mesti tidak lain dan tidak bukan adalah kuasanya Allah. Ini kekuatan. Sebab itu tolong bangun kembali, aku merdeka ni, aku nak merdeka dari apa? Aku hijrah ni, aku nak hijrah dari apa? Dari apa ke mana? Untuk apa dan sebagainya. Jadi kalau 3 makhluk tadi, kita katakan kita antara yang paling beruntung. Apa sebab? Kita ada dua-dua, betul? Kita ada dua-dua. Maknanya kita ada akal dan kita juga ada nafsu. Tetapi apa yang terjadi? Okay, kekuatan yang nak dipegang tu apa? Kita makan, kalau makan, kita nak makan sedap ke, tak sedap ke, sihat ke, tak sihat? Apa pilihan pertama kita? Sedap. Kalau kita milih pilihan pertamanya sedap, maka kita mengutamakan pilihan nafsu. Okay, sebab nafsu dorong yang sedap je. Sehat ke tak kira. Yang penting sedap. Okay? Sebab itu kita bermati-matian. Sebab itu kalau kita katakan, Nabi pesan kata apa? Yang paling sulit dikendalikan, yang paling sulit dilawan adalah nafsu. Okay, sebab itu Nabi SAW kata, menjaga nafsu atau mengawal nafsu lebih sulit daripada mendirikan sebuah kota bersendirian.
Okay, maknanya kita katakan nafsu akan menjadi sebahagian daripada kekuatan atau sebahagian daripada pengaruh yang menjadikan kita tercampak ke neraka ataupun terselamat darinya. Ni kekuatan-kekuatan. Sebab itu Allah bagikan kita dua pilihan. Kamu nak jadi ahli syurga atau kamu nak jadi ahli neraka. Kalau sekarang ditanya, kita nak yang mana? Kita mati-mati pilih syurga. Cuba tengok pemikiran kita. Apa yang kita banyak fikir? Apa yang paling banyak kita fikir? Dunia ke akhirat? Sah-sah dunia. Macam mana nak jadi ahli syurga? Ni yang kita kata kontradik banyak ni. Okay? Kita kata kita ada akal, kita ada nafsu. Yang paling banyak mana yang kita ikut? Sah-sah nafsu. Maka sekali lagi, Nabi pesan tak ada yang paling sulit diurus selain nafsu. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun, nafsu tu susah nak diurus sebab apa? Sebab dia berada di dalam. Bukan di luar. Jadi kalau kita kata dia berada di dalam, maknanya apa? Tak nampak. Yang kedua, dia tak apa? Pertama, tak nampak. Kedua, dia sangat-sangat berkuasa. Sangat-sangat bebas. Maka sekali lagi, pertama dia tak nampak. Kedua, di dalam. Ketiga, kalau Allah kata apa? Aku letak dua dalam jasad kamu. Iaitu iman dan nafsu. Kalau kamu memilih untuk iman, bermakna nafsu kamu akan jadi nombor 2. Kalau kamu memilih nafsu jadi nombor 1. Jadi sebab itu dipesan, kalau Imam Ghazali kata apa? Kamu tolong jadikan nafsu kamu itu sebagai tunggangan. Kamu jadi penunggangnya. Jadi kalau kita naik kuda, siapa yang mengendalikan kemudinya? Kita. Maka kekuatan yang dipesan Rasulullah, kalau kamu benar-benar sayang, kamu menempah untuk jadi orang beriman, okay, maka kita katakan, dan dikatakan, tolong jadikan nafsu kamu kenderaan. Kamu boleh perintah nak berhenti, nak tolak, nak tepi, nak kiri, nak kanan. Tetapi kamu yang menentukan, kamu yang jadi pemandu. Kalau kereta, kamu yang jadi pemandunya. Okay? Ini kekuatan kenderaan ataupun kita kata penunggangnya kita yang bawa, yang kita tunggang itu nafsunya. Okay, ini kekuatan-kekuatan. Kan kita kata bercakap pasal nafsu, kita rasa, nafsu tak apa kaitannya dengan hidup kita. Kerana dia penentu paling besar. Sebab itu kita kata kalau nak merdeka dari neraka, nak merdeka daripada dosa, maka pertama kita kena urus. Pertama kenal apa itu neraka, kedua kenal apa itu syurga. Itu yang pertama. Kita dah belajar ke belum? Dah rasa terkenal ke tidak syurga neraka itu? Rasa-rasa. Kenal ke tak kenal? Apa itu neraka? Tempat paling azab. Lagi apa? Apa lagi ada yang kita tahu, yang kita kena memang fahamlah ceritanya. Sakit lagi. Penderitaan tak ada yang paling sakit, tidak ada yang paling menderita, tak ada tempat yang paling buruk selain neraka. Maka takutnya hak mana? Takut kita hak mana? Kita kata takut, tapi tak takutnya simpan mana? Sangatlah sedikit. Ini menunjukkan kita masih digoreng oleh nafsu kita. Kita masih digenggam oleh nafsu kita. Jangan takut, tak payah, lambat lagi mati. Muda lagi kot. Sehat lagi kot. Betul? Sedangkan mati itu ada pada setiap umur. Jadi kita katakan, kalau kita melihat Imam Ghazali kata apa dalam Mukasyafah Al-Qulub, kata nafsu memerintahkan kejahatan. Okay? Kemudian dia lebih memusuhi kamu daripada iblis. Iblis ada kat mana? Dalam ke luar? Di luar. Betul?
Tetapi kalau kita kata allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisik sampai ke hati. Maknanya apa yang dibisik ini kalau tak kuat dinding hatinya, apa maksud tak kuat dinding hatinya? Hati tak boleh membeza yang mana terbaik, yang mana baik. Sebab iblis membisikkan yang baik, yang tak baik tapi nampak baik dah lah tu. Dah pergi kuliah dah. Tak payahlah baca kitab lagi dah. Nak baca tafsir lagi yo. Kan dah belajar dah. Setiap hari pergi asal buat kuliah dah lah. Betul ke salah? Ha, betul. Itulah dia penyokong-penyokong ketat ni. Betul. Dah buat baik dah. Kan? Semalam dah sedekah dah. Hari ni tak payahlah. Betul ke tidak? Jadi bisikan dari luar ni hebat. Tapi Nabi kata bisikan yang lebih hebat ialah apa? Perintah bisikan dari nafsu. Yang lebih hebat daripada iblis. Sebab itu kita katakan syaitan memperalatkan nafsu-nafsu kita untuk menguasai manusia. Kalau kita tahu, kita kata nafsu tidak banyak, bukan nak tembak kita dari luar, tembak dari dalam. Jadi kalau tak kuat otaknya, tak kuat akalnya, kerana iman itu betul terletak di mana? Iman terletak di mana? Ni yang kita nak ingat balik dua kalimah syahadah kita. Iman terletak di macam agar kita mengucap dua kalimah syahadah kita apa? Kita ucap dengan bibir, kita faham dengan akal, kita yakin dengan hati, kita tunjuk pakai amalan. Ini 5 terlibat semua. Okay, sebab kita pun tak juga praktis syahadahnya macam mana kan. Yang penting baca. Betul? Walaupun lama yang dah lupa syahadah tu. Ingat lagi tak? Ingat. Al-Falah takkan lupa. Gila. Betul? Tetapi kita ingat ayatnya. Tak ingat macam mana nak membuktikannya kepada Allah bahawa aku sudah berkalimah syahadah dengan aku sudah bersumpah, aku sudah berikrar. Sebab itu ikrar kita mesti libat banyak-banyak ini. Pertama saya sebut dengan lidah secara jelas. Okey? Kemudian kita faham pakai akal. Kita rasa aku sedang bersumpah ni. Sebab itu orang akad nikah tu nak tenteram. Aku terima nikahnya. Mana boleh bising-bising, betul? Kerana nak membolehkan dia mengucapkannya, aku terima tu, pakai mulut dan pakai hati. Digenggam tangannya lagi. Kenapa digenggam? Supaya otaknya fokus. Tak salah sebut. Betul? Maknanya kalau kita ambil kekuatan, nak mengucap 2 kalimah syahadah tu lebih kurang begitulah. Ada kekuatan sebab itu. Jari ke atas dia. Aku naik saksi yang disembah. Dengan penuh sungguh. Kita sebab tak sungguh-sungguh, tak melalui proses pertama diimamkan, diajar, disaksikan dalam syahadah kita. Tak tahu bila kita buat ia. Tak tahu bila kita ulang bila. Dan akhirnya kita tak sempat nak ajar pada anak-anak. Jadi balik ini tolong renew balik ke anak-anak. Ingat lagi tak 2 kalimah syahadah. Walaupun kita merdeka daripada segi pemerintahan negaranya, tetapi kalau kamu tak merdeka dari iblis, kamu akan jadi sampah sesampah-sampahnya. Kerana tidak ada pujukan nafsu dan pujukan iblis yang nak menyelamatkan kita untuk bertemu Allah. Ini kekuatan pertama. Jadi tolong ingat pesanan Rasulullah. Kita kata pesanan Imam Ghazali, Nabi nafsu memerintahkan kejahatan. Okay, walaupun kita kata ada nafsu mutmainnah, lambat nak jumpa tu. Nafsu besar tu yang kena nak pegang dulu. Okay, lebih memusuhimu daripada iblis. Musuh kita yang paling besar adalah nafsu. Sebab itu kalau kita ambil kisah macam mana nak kawal nafsu. Okay, kalau kita masih ingat lagi kisah siapa yang nak pegang. Kita ambil kisah Nabi Adam, semua orang tahu, betul? Nabi Adam dan Siti Hawa, betul? Penghuni syurga yang makan buah
Oh, Deep. Dah pesan ke belum? Dah bagi tahu belum? Dah. Ini bukti nombor 1. Okey. Walaupun dah pesan, walaupun duduk di tempat paling selesa, walaupun diberi kemewahan seluruhnya, kamu boleh makan semuanya apa yang ada kat sini. Kecuali. Yang kecuali itulah. Tapi, itu letih. Okay. Kecuali itulah. Ini bukti paling besar. Bahawa manusia sangat lemah apabila menurut perintahnya nafsu. Sebab itu dipesankan, nafsu lebih besar dari iblis. Yang goda Nabi Adam adalah iblis. Tapi kalau imannya kuat, tak lepas juga goda sebab iblis godanya dari luar. Betul? Cakap, cerita, kita nampak dia. Okay? Tapi nafsu tak nampak. Kenapa tak bagi? Percaya pula tu. Kalau kamu sebenarnya Allah tak nak bagi supaya kamu tak nak kekal di syurga. Ya Rabbi, ceritanya betul ke salah? Salah, tapi percaya tak? Kita lah paling banyak percaya cerita salah. Betul? Sebab itu akhirnya kita tak pasti. Aku ni ikut iman ke ikut nafsu ni? Jadi kalau tadi cari makan nak makan yang sihat kan makan yang sedap. Pertama dah yang sedap, tak sedap lah. Walaupun sihat. Sebab itu tak ada dalam halalan toyiban, tak ada sedap. Boleh nampak? Makan yang halal dan baik. Tak ada makan yang halal dan sedap. Tapi kita tak kisah dah tu. Kerana kita nak jaga bukan sedap, bukan sihatnya dulu. Kita nak jaga sedapnya dulu. Selera je 3 inci je kat sini. Tapi yang menderita siapa? Allahu Akbar, 5 kaki 2 inci. Tersengsara kerana nak melayan sedap. Nak melayan nafsu. Ni kekuatan yang kita nak angkat. Bahasa macam mana aku nak kawal. Selagi aku tak boleh kawal, bermakna aku dikawal oleh nafsu dan dikawal oleh iblis. Ini proses yang kita nak. Aku nak memerdekakan diri aku. Rasa-rasa nak masuk syurga ke tak? Tak. Tapi makan nak sedap lagi. Betul? Jadi sekali lagi, kekuatan. Bukan makna makan, tak payah lah yang sedap-sedap, tak payah. Kisah seorang pemuda beribadah. Dia makan sayur dengan garam. Sebelum tu belum selesai Nabi Adam. Nabi Adam dia setiawa, maknanya dia makan buah koldi tu sebab apa? Kerana tertakluk dengan kehendak nafsu. Nak bagi tahu kita nak kawal nafsu ni senang ke susah? Susah. Nabi Adam pun kalah. Nabi pun kalah. Ini kan pula aku memanglah kalah. Nampak? Kita nak merdeka ke tak dari neraka ni? Nak tenang masuk syurga ke tak? Sebab itu kena berunding. Bukan nampak sebarang makan. Pala je. Janji lapar. Okey. Nanti kenyang. Itu satu lagi. Okey. Maka itu contoh bahawa nak kawal nafsu ini sangat susah. Dah duduk syurga dah. Okay. Dah belajar dengan segala malaikat dah. Okay. Tapi masih gagal. Kalau Nabi Adam gagal, aku lagi gagal. Tak apalah buat macam mana. Nampak dah. Kita takut ditafsir begitu. Umi cerita bukan nak suruh tafsir lagu tu. Nak suruh tafsir bahawa ya Allah, bukan mudah betul lah dia kan lebih teruk daripada iblis. Sebab Nabi Adam dua-dua. Faham tak? Tapi kita kena ingat, iblis di luar. Nafsu di dalam. Kalau yang di dalam dia kata no, orang ni menang tak? Kalah. Tapi yang dalam pun kata yes. Okeylah, rasa je sikit kot. Kita nak rasa je. Ada tak? Nak rasa je. Ini masalah, kena rasa. Itulah adalah nafsunya. Maka kekuatan yang hari ini, kalau betul-betul nak merasa kuliah ini berfaedah, dan anda nak berubah, anda nak bebas dari neraka, anda tak, kalau boleh nak layak jadi calon-calon syurga. Syurga senang ke susah nak dapat? Sangat susah. Rumah kita je berhutang sampai pencen. Betul? Betul? Nak jaga senang ke tak? Susah. Apa yang paling takut dalam dunia ni? Takut hilang apa? Kalau rumah takut apa?
Takut pencuri masuk. Betul? Takut terbakar, betul? Okey tak? Kalau duit takut apa? Takut hilang. Kalau anak takut apa? Takut mati. Itulah dia yang ada. Okey. Tapi kita tak pernah takut kalau hilang iman. Kita tak pernah takut anak kita tak pernah 2 kali syahadah. Kita tak pernah takut anak kita tertumban ke neraka. Ini yang kita nak kata kita tak merdeka. Kita takut anak tak makan, tapi kita tak takut anak tak ngaji. Okay. Rumah sebelah masjid, kita tak takut anak tak pergi masjid. Sedangkan laki-laki dituntut. Contoh. Tapi kalau sakit fizikal, datang pergi klinik paling mahal. KPJ. Specialist itu specialist itu. Ya Rabbi. Bukan nak campaign KPJ dah. Itu yang tersebut. Macam mana? Okay, boleh nampak. Artinya kita nak cari perawat yang paling baik. Mahal bayar tak apa. Janji baik. Nak hilang sakit fizikal. Tapi tak hilang sakit jiwa, emosi, hati. Okay? Kita tak bimbang pula. Kamu sakit, okey lebarin, tak payah solat dulu. Kan sakit. Okay? Nak ada TV, kamu sambil baring-baring tengoklah TV. Ada tak mak yang bekalkan Quran ke anaknya masa dia ward? Letih. Ada, memang ada, insya-Allah. Ramai-ramai ni takkan tak ada, buta semua, betul tak? Bagi apa benda tu? Chat lah program apalah. Tapi remind, fikirkan kamu kalau dapat 2,000 hari ni. Ikhlas. Kalau kamu dapat selawat kamu 1,000 pagi, 1,000 tengah hari, 1,000 malam. Mak bahagia sangat. Cepat sembuh. Cepat keluar. Okay, tapi depan katilnya ada apa? TV. Ni remote-nya. Ni remote aircon. Ni remote TV. Okay? Kamu taruh baring je. Nak kawal macam mana? Mak tak pesan, ayah tak pesan. Tak ada sumbat telinga. Ini bukan boleh sumbat dengan telinga Qurannya. Betul? Kita boleh sumbat earphone, tapi kita tak terlupa nak suruh dia sumbat untuk dapat surah, dapat zikir. Walaupun sakit 5 hari, 4 hari, 3 hari. Budak tu lenggang kangkung je kat hospital. Tak ada hospital, solat dulu sebelum kamu disolatkan. Tak ada. Sedangkan sakit itu pintunya apa? Kematian. Setiap sakit itu memberitahu pada kamu, mungkin kamu akan mati dengan sakit ini. Tapi kita bermati-matian cari ubat. Betul? Sebab takut mati. Bukan bermati-matian cari bekal. Supaya kalau aku mati, matinya cantik. Ni pemikiran tidak merdeka yang kita masih pegang. Yang memang pergi kuliah hebat. Nak amal yang di kuliah sakit weh. Nampak tak? Apa lagi ceramah tak ada gelak-gelak, tak ada lagu-lagu, lagi letih. Tak ada yang ada empuk je kerja, tak ada kerja lain. Boleh faham? Maka sekali lagi kita nak melihat Nabi Adam gagal mengawal nafsu. Tidak bermakna Allah biar dia, betul? Kerana bila kamu sakit, bila kamu susah, bila kamu jatuh, Allah tak biar. Allah akan angkat. Kalau kamu nak angkat balik diri kamu. Taubat. Ratus tahun Nabi Adam taubat, baru dapat. Kerana sedar dan insaf, betul? Jadi kita yang merdeka, jumpa namanya insaf, jumpa namanya rasa nak jadi baik itu satu nikmat yang paling besar. Itulah dia merdeka. Aku nak selamat dari dosa macam ini. Tak nak ulang lagi dosa ini. Tak nak ulang lagi kesalahan ini. Tak nak cakap lagi. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi. Rasa merdeka bermakna kita mengawas diri supaya nafsu tidak dorong kita untuk buat benda yang Allah tak suka. Ini kekuatan. Tapi itu kita katakan, syaitan memperalatkan nafsu-nafsu kita. Maka dibisik-bisik macam. Sebab itu dikatakan, nafsu kebanyakannya mendorong kita untuk berangan-angan dan kepalsuan. Kita dengar dekat Seksyen 13, ada restoran sedap. Masak kampung special. Bila ya kita nak pergi, jom? Pasang angan-angan siap dah. Dengar cerita. Dengar cerita. Bukan nampak pun, bukan tengok pun.
Dengar cerita je. Tapi kitab cakap, surah cakap, Al-Quran cakap, tak kisahlah tu ustaz yang baca. Okey lah tu. Bila nak merdeka kita? Jelas, penat tak jadi hamba Allah? Ngaku-ngaku hamba Allah tapi tak susah hati. Anak hilang Quran, anak hilang iman, Allah anak hilang akhlak. Sedangkan iman dan akhlak tampung. Faham? Saling lengkap. Kalau kamu kata kamu beriman, akhlak kamu kena baik. Akhlak tu mula dari mana? Nak ukur akhlak tu dari mana? Tak tahulah dia mana-mana lah. Maknanya cara kita bercakap, cara kita berpakaian, cara kita bergaul, cara kita, itu belum cerita ibadah dengan Allahnya. Ibadah dengan Allah patutnya high class dah, betul? Nak bangun malam, bangun siang, terpulang lah. Saya tak boleh bangun malam tapi saya puasa sunat hari-hari. Okey ke tak? Tapi tak payah cerita ke orang. Maaf, saya puasa. Allah. Datang majlis orang. Asal tak makan? Makan. Puasa. Kosong oh. Sebab itu kau dah tahu ada majlis, ada jemputan, nak pergi, tak payah puasa. Faham tak? Sunat buka lagi, bukan sunat puasa. Sunat buka. Meraihkan. Tak payah sombong. Seronok rasa kalau orang tanya tu kita puasa. Kita puasa. Oh ya ke? Bungkus lah sikit ya. Ada yang siap suruh tapau ni. Tapau lah sikit untuk saya berbuka. Ya Allah, laparnya kamu. Rumah kamu tak ada makanan ke? Tak salah kata tuan rumah. Tapi itu adabnya ada ke tak ada? Adab beribadah dengan Allah dan adab beribadah dengan manusia. Orang tak bagi jangan minta. Okay. Dan kalau nak bagi jangan tanya. Nak tak? Kamu nak tak kuih ni? Apa tanya-tanya? Mak main dulu. Mak nak tak ni? Aku bukan demam. Aku bukan sakit. Siapa nak berbagi? Dia tak payah tanya. Bagi je. Dia makan tak makan nombor 10. Oh, saya tak makan kuih ni, saya tak makan ikan ni, saya tak makan lempang kan. Faham tak? Kalau dia tahu akhlak, berakhlak, dilayan dan melayan sama-sama ada akhlak, kan senang hidup. Betul ke tidak? Tapi kita tak belajar banyak. Sedangkan iman itu tergambar dalam akhlak. Tidak berakhlak bermakna tidak beriman, walaupun ilmu dia ada 4 guni. Walaupun hafizah, tentang. Tapi kalau akhlaknya sakit, tengok orang sakit perut, wah, pakai dagu tengok orang. Nampak tak? Kita tengok macam okey je. Ada apa? Itu akhlak paling koman tu. Sebab itu Nabi bila bercakap dengan muka yang senyum, tatap kita 100%. Tak, ada apa? Dia tak cakap, ada apa? Cakap. Pusing. Ni yang kita nak pegang. Sebab itu kita katakan sekali, kalau dia wanita, adab menjaga anggota itu paling besar. Apa anggota paling mahal? Lidah. Betul? Dah cantik duduk lipat 10 kali penis gantang kan? Tapi lidah ya macam cili api. Nak bawa ke mana? Walau pergi umrah pagi petang, dah banyak lah. Maka kekuatan yang nak dibangun, yang pergi umrah silakan. Jangan kata, alah doktor terpandang rendah, kita pergi umrah. Tak, bukan tujuan itu. Yang ada duit, pergilah. Kalau boleh, jangan pergi banyak kali. Sponsor orang lain yang tak sempat pergi. Tambah dapat 2 umrah. Kamu tajir orang, kamu dapat 2 umrah. Kalau kamu pergi seorang, kamu dapat 1 umrah. Betul ke tidak? Saya dah pergi dah, umrahnya sunat je saya bagi awak. Okey tak? Oh, kiamat dunia. Betul? Sangat ramai orang kaya yang sangat berat untuk menaja orang miskin pergi umrah. Okay? Sebab ini tidak digalakkan, tidak dikempenkan. Yang dikempen, aku dah pergi 100 kali dah. Sepanjang hidup, setakat ini dah ingat, dah 50 kali dah. Bangga pula. Ni pun masalah juga. Saya dah tiap kali bulan Disember memang pergi umrah. Okay, ini kita kata dia beramal tetapi tidak beradab dengan amalnya.
tidak beradab dengan manusia dan besar kemungkinan juga tidak beradab dengan Allah. Oleh sebab itu, apa yang menyebabkan benda itu berlaku? Kerana gagal mengendalikan nafsu. Nak orang tahu, nak orang tengok, nak orang nampak, nak orang cakap terima kasih. Awak tak nampak ke saya kat Masjid Al-Falah tadi? Saya duduk depan, awak tak nampak saya? Loh, minta maaf lah. Faham tak? Jadi duduk depan kadang nak ditengok, doktor tak nampak ke saya? Depan doktor je. Manalah dah ingat. Muka siapa kat depan. Nampak tak? Kenapa? Nama Puan Salwa boleh lupa. Gila kau. Ya Karim. Dalam majlis besar tu. Bukan majlis kecil-kecil. Bukan majlis Al-Falah. Ya Karim. Itu maunya siapa? Nafsu kita yang tak dapat dikawal. Sebab itu kekuatan kita nak merasa, aku ni dikawal oleh iman, aku ni dikawal oleh Allah, aku ni dikawal oleh dosa atau dikawal oleh pahala. Aku nak cari apa sebenarnya? Aku nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari apa di dunia ni sebenarnya? Kalau kita biarkan imannya hilang, imannya lemah, imannya rendah, imannya tak ulama kata iman tu turun naik. Berapa lama nak turun? Dan berapa lama pula nak naik kan? Itu istilah-istilah, iman manusia ni memang turun naik. Loh. Kenapa ulang 5 kali sehari? Zikir ratus-ratus sehari, betul? Supaya imannya tak apa? Tak turun, memang turun naik. Ya Allah, bulan sudah naik, bulan ni turun. Bulan sudah sedekah, bulan ni tak payah sedekah. Nampak tak? Jadi kalau berazam nak sedekah, sedekahlah sepanjang masa. Kamu banyak ke kamu sikit, sedekah bagi. Kalau itu menjadi sebahagian daripada tiket untuk menempah syurga yang namanya pintu sedekah, pintu puasa, pintu solat, pintu sabar, pintu kebaikan, pintu zakat. Allah, 4 gantang pintunya yang tunggu. Tapi kita tak menempah satu pun. Tak ada buat satu konsisten, satu istiqomah. Aku nak dapat pintu solat sunat. Puasa sunat. Aku nak dapat pintu solat. Aku nak dapat pintu sedekah. Aku nak dapat pintu. Ini kekuatan. Ya, sebab itu kita tak kisah. Tak tahulah pintu mana pun tak kisahlah. Asalkan dapat. Itu sebab itu Nabi Sulaiman minta Nabi Musa, ya Allah, bagi aku syurga yang last pun tak apa. Sebab aku pernah bunuh orang. Walaupun tak sengaja. Lempang sampai mati. Itu dosa Nabi Musa yang paling besar yang Nabi Musa rasa. Sebab itu akhirnya berdialog dengan Allah. Aku macam siapa duduk di syurga yang last? Kenapa kamu tanya nak syurga yang last? Sebab ditanya Allah, kamu ini bukan keutusan Allah. Kenapa nak duduk di syurga yang last? Sebab aku ada dosa. Itu satu ke banyak dosanya? Mintanya syurga mana? Dah, sedar-sedar lah diri, cermin lah diri. Minta tak salah, tapi tak ada istiqomahnya, tak ada usahanya, tak ada ikhtiarnya. Kamu ni minta macam main-main, sebab itu dia kata kamu minta tapi tak berusaha, kamu adalah pendusta. Kamu ngaku ada Allah, kamu ngaku beriman, tapi kamu buat semua dosa. Auzubillah min zalik. Ini yang kita kata, sampai kesudah kita ni tak merdeka. Orang yang merdeka tadi apa? Orang yang dapat menyelamatkan diri daripada melakukan dosa. Dosa kecil tak apa, taubatlah. Okay. Sebab kita ni memang tersasul banyak. Kalau tak mampu untuk mengendalikan apa yang namanya nafsu tadi. Sebab itu kita katakan, watak nafsu. Nafsu mendorong untuk kita berangan-angan. Kalaulah begini, kalaulah begitu. Itu lenjakkan nafsu tu. Kalau ada cuti banyak sikit rasa nak pergi London ni. Siap-siap dulu angan-angan. Betul? Dan juga dia katakan semua perkara-perkara yang menggambarkan kepalsuan. Sebab itu kalau nak pergi umrah jangan angan-angan je. Betul? Kumpul duitnya. Kalau nak sedekah, put aside. Ini tabung untuk sedekah aku. Kalau tak ada effort itu semua pendustaan dengan Allah. Kemudian kita katakan watak nafsu merasa aman. Suka dan berlengah-lengah
dan bersuka-suka dan malas-malas. Berapa orang malas masak angkat tangan? Malas nak masak. Sedangkan masak tu ibadah dah. Masak ibadah nak selamatkan anak suami kita nak makan yang halal. Yang makan yang gorengnya aku berzikir, ya Allah itu aku jadikan nasi goreng ini baik untuk aku cari masuk syurga anak aku, si suami aku. Tapi isteri kata apa? Malas lah. Grab je lah. Entah siapa yang masak. Berapa ramai dah, berapa lama kita malas masak? Sebab kita tidak melihat hasil. Kita tidak melihat proses. Proses masak ada zikir. Proses masak ada ingat Allah. Proses masak adalah ibadah. Tapi kata penat. Dah tua, malas lah. Goreng telur je lah. Tapi masak tak? Masak. Ya Allah, lapar. Apa yang ada lauk? Wah, kita goreng telur. Okey tak? InsyaAllah itu aku jadilah telur ni untuk otak anak cucu aku ni sehat walafiat. Nampak tak? Apa malas letak. Telefon je lah gerak. Dodeh. Kerana kemudahan-kemudahan itu membuat kita menjadi mangsa-mangsa kepada nafsu dan mangsa kepada iblis. Tak suka masak. Jangan cakap tak suka masak. Akhirnya Allah cabut semua kemahiran, Allah cabut semua kemahiran dan Allah cabut nikmatnya masak. Okay. Nikmat masak apa? Bahagia. You. Dapat anak makan, cucu makan. Ya Rabbi. Tanya, sedap tak? Loh. Sebab itu bila anak balik, mak nak goreng mi kutiau yang mak goreng. Loh, mak juga nak kena masak. Kamu lah masak. Anak bukan suruh masak hari-hari, dia bukan balik hari-hari. Betul tak? Tapi itu pun, ya mak dah malas nak pegang ke dapur dah. Tutup je dapur. Ditutup. Boleh kata tak? Tanda pula hias setengah mati, gilap setengah nyawa. Okay, sekali lagi. Ini cara mudah bagaimana kita nak melonjak diri kita supaya tidak tertawan oleh nafsu. Okay, bermalas-malas. Nak puasa sunat, malas. Nak pergi masjid, malas. Nak baca buku lagi, malas. Baca Quran 4 kali ganda, malas. Sedangkan membaca itu wajib iqra'. Baca dengan nama Tuhanmu. Maknanya bacalah buku-buku yang Allah hantar dulu. Tapi hari ni dah tak ada budaya membaca. Buat macam mana? Kita dah Ni, naklah ni. Setan ni ada paling besar dalam hidup kita. Jadi tolong pegang. Aku pegang ni untuk apa? Ada dekat dengan Allah ke jauh dengan Allah? Okay? Oh, kalau baca WhatsApp tak perasan lama rupanya. Ingat sekejap je. Kalau baca Quran, nguap 4 kali lah. Baru 2 muka. Kalau Yasin tu bilang lagi, dah kapelai lagi. Punyalah malas. Nampak baca Quran, Allah, betul Al-Mulk je kau, 30 ayat. Alamak, tergelai lagi. Berkira. Jadi dalam badan kita bukannya ada iman, ada nafsu yang memerintah. Sebab itu tak jadi istiqamah. Sedangkan syarat ibadah diterima itu kamu lakukan dengan ikhlas, dengan sabar dan istiqamah. Itu syarat nak masuk syurga weh. Bila sempat baca kita baca juga. Tapi bacanya malas-malas. Okay, bila kita kata baca bermalas-malas dan kita nak buat apa yang kita suka je. Okay? Tak buat apa yang Allah suka. Memberi tu kita suka ke Allah suka? Allah suka, senang tak kita suka? Kita suka tak? Tak suka. Kan letih. Ngaku hamba Allah. Nampak tak? Kita nak menggeladak balik pengikiran dan perasaan hati. Supaya kita benar-benar masa merdeka. Merdeka daripada kongkungan-kongkungan musuh-musuh Allah ini. Okay? Sebab itu Allah bagi. Sebab itu kita katakan, siapa ada malas-malas, siapa ada nak buatnya tapi lengah-lengah. Okay? Allah dah azan dah. Lama azan pukul 6 habis ada lagi azan. Betul tak? Berlengah-lengah. Zuhur 1.20.
Tak apa, sebelum pukul 4, pukul 3 ada Zuhur lagi. Makan dah dulu. Singgah sekejap je kot. Oh, kita pujuk setan yang masuk dalam perut. Akhirnya kita tidak pernah merasa tergesa-gesa untuk jumpa Allah. Sedangkan mati itu tiba-tiba. Tergesa tak? Terkejut tak? Cepat tak? Kenapa tak gabungkan? Aku nak solat, mudah-mudahan ada seorang hamba Allah, ayah kepada bos menantu ni, pergi berjalan, orangnya 80 tahun lebih kot. Tapi sehat. Main golf lagi. Okay. Satu hari dia berjalan, dia terperangkap dalam jam. Masa itu nak asal. Oh, kalau tengok jam ni, kan sekarang dah boleh tengok jam berapa panjang gitu kan. Tak sempat sampai ke rumah. Akhirnya dia singgah rumah kawan dia. Untuk solat asar. Okay. Kawan kita okey je, no problem. Orang sihat walafiat. Singgah tapi lepas solat tak keluar-keluar. Okay. Buka-buka tengok dah tak ada. Sudah berangkat. Dalam keadaan sihat walafiat. Sebab itu mati itu datangnya tiba-tiba. Jadi tak pernah terfikir ke kita boleh mati dalam dewan ini. Kita boleh mati tengah jalan. Kita boleh mati dalam kereta. Kita boleh mati masa mandi. Kita boleh mati. Macam-macam cara boleh mati. Maka kalau itu yang ada, sebab itu siapa yang ingat mati sebanyak 70 kali sehari. Allah bimbing dia untuk layak masuk syurga. 70 kali sehari ingat mati. Boleh ingat? Ini kekuatan. Kita ingat mati bila? Tengok orang mati pun kita tak ingat mati. Itu dia. Sakit apa? Kanser. Oh, kita tak ada kanser. Kita rasa lambat dah sikit mati. Betul? Jadi sedangkan melihat kematian itu nak bagi tahu kamu, sekarang dia di sini. Next is yours. Okay? Itu kekuatan-kekuatan. Kemudian kita katakan, semua sikap dan rayuan-rayuan nafsu itu adalah batil dan palsu. Batil dan palsu maknanya apa? Kalau kita mengikutnya, bermakna kita terheret jauh daripada apa yang Allah mahu. Sebab itu kita kena ingat, aku ni buat kerana apa? Aku ni buat untuk siapa? Aku ni buat untuk dekatkan aku dengan Allah atau untuk jauhkan aku dengan Allah? Sebab itu bila nak buat apa? Ujungnya apa? Ujung kita buat tu apa? Jomlah pergi rumah kita. Kita sembang. Berapa banyak sembang nak sembang? Sembang tu sembang ke mana? Sembang ke tepi ke? Sembang ke kanan ke? Sembang ke kiri? Kalau ke kanannya mungkin dapat pahala juga. Jom kita baca surah ni sikit. Okey, jom. Kita sama-sama. Jom kita singgah rumah kita. Tak ada datang rumah kawan nak buka surah banyak. Ampun tuanku. Warak no dia. Sebab kita tak dapat orang yang sejiwa dengan kita. Kita ikut apa dia nak, bukan apa kita nak. Awak nak minum apa? Betul kita tanya orang nak minum apa? Kita bagilah apa kita ada. Oh, kita nak ini. Oh, ini tak ada. Kopi tak ada. Teh tak ada. Baru tahu. Sky juice lah. Saya ada air panas sejuk je. Air panas-panas apa? Air panas sejuk. Contoh. Air masak sejuk. Contoh. Maknanya kita kata, kita tanya orang nak apa. Bukan kita nak. Sebab itu nafsu akan dia tak tanya kita dah. Dia yang dinding. Dia bimbing. Okay? Kemudian kita katakan, jika lemah, okay, kita akan ikut rayuan-rayuan dan keinginan-keinginannya akan menyebabkan kita terhumban ke neraka. Yang kita nak semak, katalah nak pergi makan. Makan apa? 1 cukup? 2 cukup? Perlu ke pergi ke tempat yang kita nak makan tu? Sedap macam mana? Nampak dah? Kita kalau sedap satu meja. Betul? Boleh tak makan satu pinggan je? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi tak, dia nak banyak. Mesti. Nafsu. Maknanya kita kata kalau ikannya 3 rasa. 1 rasa tak boleh. Okay? Okay, boleh nampak?
Okey. Maka sekali lagi yang menjadi mangsa kepada kita untuk dari selamat daripada api neraka apabila kita sudah merasa semua perkara yang kita lakukan lebih banyak diarahkan oleh nafsu daripada diarahkan oleh keinginan yang diredai Allah ataupun diarahkan oleh iman. Okay, kalau kita nak tanam pokok, nak hias rumah, boleh berhari-hari berkejam-kejam nak buat. Okay, tapi nak jumpa, nak buat baik ni susah ya. Sebab itu tak ramai yang pergi melawat anak yatim, merawat orang susah, melawat rumah orang tua-tua. Tak sempat. Kita kat rumah banyak kerja. Nak pergi masjid pun tak sempat. Betul? Banyak tak sempat ke banyak sempat? Banyak tak sempat nak zikir. Sikit je. Sup. Habis Assalamualaikum. Sup. Cabut dah telekungnya. Betul? Nak duduk sekejap dalam 1 jam. Sebab itu dia kata lepas subuh, duduk dulu sampai duha. Tak adanya dah. Kita lepas subuh, je dah. Nak jawab itu, nak jawab ini. Betul? Kalau itu kita jadikan ibadah, bukan tanggungjawab. Apa beza tanggungjawab dengan ibadah? Niat. Lagi? Proses. Apa bezanya? Masak tanggungjawab. Tanggungjawab ke ibadah? Gabung. Bagaimana dia jadi ibadah? Niat dan prosesnya. Orangnya. Kita dah penat nak suruh masak juga. Beli je lah. Kita masak tak masa kita cakap ayat tu? Masak. Suami saya tak suka makan luar. Allah payahnya. Macam mana pun nak kena masak. Terpaksa. Kita terpaksa masak. Tadi ada niat, tapi dalam ayatnya ada ayat terpaksa kosong kok. Sebab itu kalau ada niat nak masak, masaknya kerana siapa? Bukan kerana suami. Kan kau ada anak. Jadi niat kerana Allah dan dia adalah ibadah, maka dilakukan secara bahagia, terpaksa. Kita kan rajin menua terpaksa. Hati-hati ayat ini meluncur. Sebab itu dia kata, Nabi kata apa? Orang perempuan yang paling banyak tergelincir ke neraka sebab apa? Mulut, lidah. Kerana lidahnya tak banyak yang pegang iman. Dia banyak pegang nafsu. Atau ke dalam istilah biasanya, dia banyak ikut perasaan. Perasaan yang tidak dibimbing oleh iman akan terjun jadi senjatanya nafsu. Senjatanya iblis. Okey. Sebab itu Rasulullah kata, musuh yang paling ganas. Okey. Hadis riwayat Al-Bayhaqi. Musuh yang paling ganas. Ingat tak ada yang lebih ganas? Selain apa? Nafsu kamu sendiri. Jangan salahkan orang. Saya tak nak pergi, dia ajak juga. Ya Allah. Saya tak nak beli, dia suruh juga. Kan banyak beli yang kita tak perlu. Betul? Ya Allah, offer ni bukan ada lagi. Ribut beli belaka, betul? Offer merdekanya main sekali je, tahun lepas yang baru ada. Betul ke tidak? Jadi sekali lagi jangan salah orang. Okay? Saya tadi tak sempat pergi sebab dia ni lah sembang lama sangat. Nak layan WhatsApp, ya. Okay? Jadi sekali lagi bangun balik kata ingat pesan Nabi. Musuh kamu yang paling ganas ialah nafsu kamu sendiri. Maka kita katakan petanda masyarakat dan negara akan hancur. Apa petandanya? Bila semua rakyatnya sudah bermodalkan nafsu dalam mengendalikan hidup. Nak kaya, nak pandai, nak tinggi, nak apa lagi? Popular, nak bukan salah. Nak kaya tak salah. Tapi saatnya kaya itu membantu dia kepada agama. Bantu dia masuk syurga. Bukan bantu dia untuk bangga-bangga. Nak kuasa tak salah. Bawalah orang yang akan kita perintah itu untuk kenal Tuhan, kenal syurga, kenal kekuatan dan kebaikan. Okay? Sebab itu kita kata kita bukan agama tolak kekayaan. Bukan tolak pangkat. Tak. Tapi jangan riak dengan pangkat itu. Jangan ujub dengan kehebatan kamu. Sebab kamu tidak mampu buat apa-apapun di dunia ini tanpa campur tangan Allah. Ini kekuatan yang kita jarang-jarang lekat. Dia ni memang tangan emas ni kalau buat kek.
Kita pun tala macam nak gila. Padahalnya dosa. Oh. Faham tak? Kita bangga-bangga ni. Pahala hilang apa hilang? Letih. Yang dapat letih. Betul? Allah letihnya. Oh. Sebab kalau ibadah letih ke tak? Letih juga. Tapi letih yang diberi pahala. Kalau letih riak, apa pun tak dapat. Ya. Ha. Itu proses yang salah. Sebab tadi dua benda. Pertama niat, kedua proses. Ketiga benda yang dimasak, halal ke tak? Okay, bahan yang diguna halal ke tak? Sebab itu kalau masak tidak gembira, itu bukan ibadah. Siapa yang solatnya berat, itu munafik. Kan kita malas. Solatnya. Nampak tak? Sebab itu perkataan malas itu adalah perkataan nafsu dan kepada iblis. Iblis suka sangat masuk dalam perut kita supaya malas. Tak sebut dalam hati, Allah tahu. Allah cipta kamu dari luar, dari dalam. Allah tahu dalam perut, Allah tahu luar perut. Allah tahu sebelum, Allah tahu selepas, Allah tahu di depan, Allah tahu belakang. Macam mana? Aku cipta kamu, loh. Macam kita kat anak kita lah. Kamu ni dari kecil, mak dah tahu dah perangai kamu ni memang macam ni. Tapi tak sedar pula Tuhan kenal dia. Sebab kita tak didik anak kita. Allah tahu semua. Kamu cakap kat mak betul ke salah ke, Allah tahu. Allah bagi balanya. Allah bagi pahalanya. Kalau dapat, kamu kebala, kamu sakit je. Aksiden jatuh, terlanggar itu, terlanggar ini. Beritahu dia, ini semuanya. Benda-benda yang menyebabkan anda tidak jujur, tidak ikhlas dengan mak. Mak tak kisah. Tapi kamu kena macam mana? Mak tak nak kamu kena banyak-banyak, macam-macam. Faham tak? Bukan kata kamu ni tak hormat mak. Tak. Aku tak terus nanti durhaka dengan mak. Padahal tak ajar apa anak durhaka dengan Allah. Okay? Boleh nampak? Jadi malas itu bukan perkataan orang Islam. Kalau kamu kata beriman, tak boleh malas. Walaupun buat benda sekecil apa pun, malas itu tak masuk dalam vocab. Okay? Jangan jadikan dia sebagai alasan. Mak malas lah, ya Allah. Macam ada orang mandap, malas mandi. Okay. Sejuk lah, tak ada ke mana lah. Ngemeh dulu, masak dulu. Padahalnya dengan mandi itu pahala. Mandi itu ibadah. Macam mana malas? Aduh. Tak tahu nak cakap macam mana nak kawal lagi. Okay, macam mana nak kawal, okay? Maka kita kata keruntuhan sebuah keluarga itu bila banyak istilah malas tu keluar. Okay, mak malas itu, ayah malas itu, malas lah ayah. Ayah tak. Allahu Akbar. Sebab akhirnya malas membaca. Kosong Allah di hati. Malas membaca, Allah tercabut, imannya tertanggal. Okay. Sebab itu Allah bagi ini ayat-ayat aku. Kalau kamu bertuhankan aku, tolong baca ayat aku, faham ayat aku, buat ikut apa yang ayat aku cakap. Okay. Sebab itu saya kutuk kata apa? Ya, orang Islam ni paling bertuah. Kerana dapat wahyu yang asli. Tidak dipinda oleh siapa-siapa. Tak ada campur tangan manusia. Tapi dia juga paling malang kerana dia tak pakai buku guru. Okay, kalau kita kata Quran tu satu laut, dia pakai titik, 2 titik je. Doa nak buang jin, doa nak masuk peksa, doa nak nikah, doa nak Allah, nak berniaga. Sebab itu ni pantau orang tanya, doktor, nak dapat doa, nak doa nak untuk ini. Loh. Seluruh Al-Quran itu adalah doa hebat. Pelindungan, protektor. Bagi untung, bagi kaya. Tapi bacanya ayat ni. Allahu Rabbi. Surahnya apa? Waqi'ah. Sebab janji Allah siapa baca Waqi'ah, rezekinya tak putus-putus. Usahanya putus, macam mana rezeki tak putus? Nampak dah? Dijanjikan baca Waqi'ah tak ada rezeki yang putus. Allah. Samalah siapa simpan kurma katanya rezeki tak pernah hilang. Ikut usaha. Saya kata memanglah itu ayatnya, memanglah itu maknanya. Tapi balik juga campur tangan kitanya macam mana? Baca ayat 1000 dinar, 1000 pun tak, 1 pun tak datang. Tapi nak 1000 dinar, betul? Oh, tak, besar-besar frame-nya 1000 dinar.
bergerak juga. Sebab dia sendiri tak baca ayat tu. Nampak dah? Dia tampal kat dinding, tak baca. Sebab itu kalau tampal ayat Quran, tanya ke anak, kamu hafal ini dulu. Kau tidak membazir je bila buat kata-kata frame. Tapi tak baca. Sama juga Allah Muhammad letak kat dinding. Kamu kenal Allah, kenal Muhammad tak? Anak hari ni tak kenal pun Muhammad. Tahu nama tahu. Tapi jiwa Muhammad, akhlak Muhammad, sunnah Muhammad, kosong. Okay? Sebab kita akhirnya kita bawa lah ketasi orang Mak Saleh. Okay? Cakap IU je dengan ayah mak bapak. Itu pun dah hancur dah. Betul? Cakap orang putih, you lah jadinya. Ayah jadi you. Cakap Melayu tak pernah ayah tu you. Kamu ni ada. Dah mak ayah pula cakap kamu 4 hari 4 malam. Letih lagi. Boleh faham? Kemudian kita kata, kalau kita kata Syekh Said Hawa berkata, melawan hawa nafsu bermaksud menundukkan nafsu. Bukan buang. Bukan hilangkan. Hilang nafsu makan letih juga, betul? Betul ke tidak? Tak ada selera makan dia ikut kuliah Dr. Rubiah, jangan ikut nafsu. Salah juga. Nak gelak, kenapa dah tak gelak-gelak? Gelak tu ikut nafsu. Tak payah gelak dah. Salah. Nampak dah? Bergurau itu tak diikut nafsu. Kecuali berlebihan tu yang salah. Maka kita katakan, melawan hawa nafsu bermaksud menundukkan nafsu supaya mengikut kehendak-kehendaknya Allah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Dalam setiap perkara. Setiap perkara. Bukan A okey, B tak payah. C okey, D tak payah. Tak boleh. Okay. Sebab itu kita kalau beli tudung berapa helai? Beli 1 60, beli 2 100. Beli 3? Masya Allah. Ataupun free 1. Beli berapa kakak? 3 terus dapatnya. Pakainya berapa? Ni nak, kalau boleh, sebab dia kata pada setiap perkara. Okay? Andainya apa saja yang kita buat, nafsu tak boleh jadi king, tak boleh jadi raja. Mesti katalah nak milih apa-apa pun lah. Kita tolak apa? Kita nak makan berapa kali? Sekali, kedua kali, ketiga kali. Jadi ikannya banyak mana? Sekali makan 2, maknanya 6 je lah. Betul? Tak sampai 1 kilo pun. Murah ni ikan fresh ni. Dia dari Kuala Selangor ni, dari laut ni, kita pun borong setengah mati. Boleh nampak? Akhirnya dia mati dalam peti ais dia. Okay. Dah malas masak macam mana? Okay. Maka dalam setiap perkara. Okay, nak gelak pun ada aturan. Betul tak? Gelak kamu berapa saat? Paling panjang 3 saat. More than 3 second gila. Itulah ceritanya. Boleh gelak. Tak ada masalah. Kau tak boleh gelak ke? Tak boleh. Kalau gelak hilang ilmu. Hatu juga apa datang tu. Nabi gelak Kuliah gelak juga. Tak ada masalah. Betul? Kalau itu kita kata dalam setiap perkara. Artinya semua harus fikirkan balik. Aku ni rasa-rasa Allah kata okey ke tak? Jangan kata orang kata okey ke tak. Orang kata okey ke tak? Orang tu kata okey ke tak? Nampak tak? Allah kata okey ke tak? Walaupun suami kata okey, Allah kata tak okey kok. Jangan kata suami yang kata okey, Allah kata tak okey, dia kata okey. Jadi okey dah. Sama juga syurga dia terlepak syurga di tangan suami ditentu oleh suami. Tengok suami lah. Kalau suami loklah apa yang jadi? Kita ni ikut juga. Betul ke tidak? Kalau dia pun tak tentu syurganya, kita tak nampak dia nak ngejar syurga, yang kita nak tahu juga tu. Itu banyak orang tafsirnya doktor dia teruk. Bukan nak suruh orang bercerai. Okay? Kalau kita tidak memilih hidup sebagai orang Islam, mengaku orang Islam, jadi suami Islam, tapi macam kapal selam, tak letih. Sekejap nampak solat, sekejap tak solat, sekejap nampak pergi masjid, sekejap tak pergi. Betul ke tidak? Maknanya taat tidak melulu. Kalau boleh bimbing, tolong bagi tahu. Saya ni nak masuk syurga. Tapi awak tak nampak gaya pintu syurga ni, macam mana gaya? Anak lagi aku biru. Nampak tak?
ada sangat ramai yang datang, mi ada klinik kaunseling. Yang datang, ya Allah, doktor, saya sepanjang hidup saya lah. Tak pernah nampak dia pegang Quran. Okay. Ada pula yang cerita, dia tak pernah solat, tapi kalau orang datang, dia nak jadi imam. Ya Allah. Kalau keluarga berkumpul, dia jadi warak tumbang tiada. Orang tak ada tak solat. Maknanya kalau nak dikisahkan lah, sebab kaunselor tak boleh sebut kes, tapi tak boleh sebut nama, tapi boleh sebut kes. Bila you dengarnya itu, rasa macam mana? Nak jadi imam, sepanjang hari-hari biasa, tak ada orang datang, tak solat. Anak nak belajar pun. Heran ayah macam mana. Hari-hari tak solat, ada orang baru solat loh. Nampak? Itu contoh. Jadi mak-mak tolong ambil kira. Okay, nak ikut nafsu kan, ikut suami ke? Suami yang jadi orang ke atau suami yang tak jadi orang? Suami yang ikut nafsu atau manusia yang ikut nafsu ialah orang yang bertubuh. Tubuhnya manusia tapi dalamnya binatang. Jangan main-main. Langgar Allah, kamu jatuh taraf jadi manusia. Sebab Allah bagi akal, bagi nafsu. Tapi ikut nafsu setengah mati. Sebab itu puasa kita. Makannya di semeja. Okay. Kalau Nabi pakai susu, pakai kurma je. Kita, datuknya segala benda dia. Sebab apa? Sebab kita masih gagal nak menghayati Ramadan itu makannya sikit. Badannya kurus. Ibadahnya banyak sebab tak makan. Kita tidur je banyak. Letihnya banyak. Jadi puasa kita digauli oleh nafsu-nafsu. Pagi warak sikit. Tapi selepas petang, ingat makan besar ini. Betul? Siapa malas masak belum puasa? Jeng-jeng ni siapa putus jari sebab malas masak. Ya Allah, macam nak putus jeng-jengnya jari. Kenapa saya memang malas masak? Jangan main-main. Akhirnya puasa entah ke mana. Ujung tak ada. Tak nampak perubahan. Jadi bantulah diri. Sebab tadi musuhnya dalam diri kamu sendiri. Okey, Imam Ghazali kata pula daripada Yamaluddin, antara tanda cinta kepada Allah, tanda cinta hamba kepada Allah adalah dia mengutamakan perkara-perkara yang disukai Allah. Pilihannya mesti yang Allah suka. Bukan pilihannya yang kita suka. Okey? Ini kekuatan-kekuatan. Okey, kalau ikut Al-Furqan pula ayat 43, nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang dipuja dan ditaati? Dia puja nafsu ni habis-habisan. Suami isteri saya suka masak. Dia masak ikut selera saya. Hafal selera saya. Wah, bahagia tak jadi isteri? Kalau suami cakap macam tu. Tak jumpa syurga takutnya. Layan nafsu makan suami. Makan. Ini suami saya tak suka. Saya suka ini, suka ini, suka ini, suka ini. Hati-hati. Jangan memenuhi semua nafsu suami. Akhirnya kenyang buntat tak tahu di mana ibadahnya. Okey, ini kekuatan. Sebab itu sekali lagi, penghuni-penghuni syurga itu orang yang paling banyak beribadah. Kita nak tinggalkan nafsu, nak lawan nafsu. Kalau kita ambil cerita, pukul berapa yang, ya Allah Tuhan, ampun tuanku. 10. Kita ambil Malik Medina lah sikit contoh. Macam mana nak kawal nafsu. Okay. Tadi Mek kata cerita seorang pemuda yang makan sayur dengan garam. Tak habis cerita, ampun tuanku. Okay. Ditegur. Okay. Kenapa kamu makan sayur dengan garam saja? Kamu tak makan dengan roti. Okay. Kami kalau makan sayur ada garam, kami makan juga dengan roti. Apa pemuda tu jawab? Saya makan hanya untuk dapat sedikit tenaga untuk ibadah supaya layak masuk syurga. Kamu makan banyak kerana kamu nak bawa makanan kamu ke tandas. Saya nak bawa makanan saya ke syurga. Bila saya makan, saya jadi sehat, ringan badan dan mudah beribadah. Kamu bila makan kenyang kebuntat, akhirnya kamu ke tandas.
Itu satu proses. Ini kisah-kisah. Kalau Malik bin Dinar, okay, wali besar, dia ke pasar, okay, dia nampak apa kita kata orang jual buah, okay, buah tin. Dia teringin nak makan buah tin. Teringin nak makan buah tu. Dia pun pergi kat gerai, dia letak kasut dia sebagai bayaran. Okay, sebagai bayaran. So, tukang jual tu belik-belik kasut dia. Tak boleh ni, tak cukup ni untuk dapat beli buah tin. Okay. Tadi dia ada keinginan, betul? Keinginan nak makan buah tin, tapi bila kasutnya dah ditolak, dia ambil kasut, dia jalan. Orang gerai sebelah bagi tahu dia, kau tahu tak siapa yang datang nak minta beli nak beli buah-buah tin awak kamu ni. Ini kita anak-anak kita tak kenal ulama, kadang-kadang kasar dengan ulama. Okay, ini cerita samalah ni. Dia tak kenal iaitu tokoh besar kita. Orang kata, kamu kenal tak siapa dia? Dia ni ulama Malik bin Dinar. Dengar itu, dia ambil sebakul. Okay, dia bagi pembantu dia, kamu kejar, cari, ikut Malik bin Dinar, okay, sampai dia boleh terima buah ni. Kalau dia terima buah yang kamu bawa ni, kamu aku bebaskan. Kamu merdeka. Tak jadi hamba lagi. Besar tak upahnya? Sangat besar kemerdekaan. Kejar, akhirnya berjumpa dengan Malik bin Dinar. Tuan tolonglah ambil buah ni. Ni kawan apa tuan saya minta tuan ambil buah ni. Okay. Tolong kesian saya. Kalau tuan ambil buah ni, saya merdeka. Okay. Tolonglah selamatkan saya. Saya nak jadi orang merdeka. Apa Malik bin Dinar cakap? Aku sudah memutuskan tidak akan makan buah tin ini sampai kiamat. Kawal nafsu. Tadi teringin. Kalau kita lah tadi teringin, lebih tu orang bagi free. Panjang syukur dia. Alhamdulillah. Tapi orang yang faham dan boleh mengawal nafsu, lain keedahnya. Boleh faham? Ni kekuatan-kekuatan. Tapi kalau kita ambil, tadi kita kata kisah Nabi Adam. Kita ambil pula kisah Nabi Yusuf. Yang sebenarnya dah waktu ni, ya Allah, dah pukul 10 suku. Tahu jam tu? 11 suku. Ya Allah, 10 suku pula dah. Okay, sikit lagi. Ambil 2 kisah je lagi. Ataupun 1 kisah. Nabi Yusuf. Tadi dah sebut belum? Belum. Okey. Nabi Yusuf dan Zulaikha. Betul? Siapa yang boleh kawal nafsu? Nabi Yusuf. Maknanya dia bercakap berdasarkan iman. Dia merasa takut dengan Allah. Betul? Tapi Zulaikha. Akhirnya apa terjadi? Orang yang memilih iman, walaupun akhirnya ke penjara, tapi ujungnya jadi raja. Memerintah, mentadbir. Betul? Tapi Zulaikha yang terus bertuankan nafsu, akhirnya menjadi manusia yang paling papa kedanya. Dia diceraikan dan akhirnya dia jadi macam separuh gila gitu. Dan dia membawa semua harta-hartanya berjalan-jalan. Dan apa soalan yang kalau dijumpa orang? Kamu jumpa Yusuf tak? Kalau orang tu kata ada jumpa, dia akan bagi setiap, bagi kalung, bagi sampai habis semua harta bendanya. Tapi oleh kerana jodoh Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu dah ditentukan oleh Allah, maka ketika Nabi Yusuf melawat ke negeri di mana ada Zulaikha yang nampak berdiri di tepi jalan, ramai-ramai orang berdiri, dan Allah jadikan cantik, akhirnya Nabi Yusuf kahwin. Maknanya kita nak ambil kira, siapa yang hidupnya mengawal iman, menjaga iman, mengawal, meletakkan nafsunya ke bawah, dia akan bahagia. Kita akan terangkat menjadi calon-calon syurga. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kita tak nak kalau boleh peristiwa Nabi Adam. Tak, sikit punya hal. Betul tak sikit punya hal? Sikit, pada kita sikit. Kalau kita kata belum, Nabi Adam baru gigit dan belum telan pun.
segigit tu. Bukan habis biji pun. Betul? Kalau kita kata Allah kejamnya, Allah sikit je kot. Nampak? Tapi keyakinan harus membantu. Kamu lawan Allah sikit pun, dosa jangan kata Allah sikit je kot. Jangan ambil kisah itu. Kalau buat dosa sikit pun, Allah akan marah. Allah murka. Bila murka Allah, jangan kata sikit je kot. Ambil balik apa kita kata portion manja Nabi Adam gigit tu sikit je. Tapi oleh kerana melanggar perintah Allah, itu je tugasnya. Bukan sebab buah ke sakit perut ke tak. Melanggar perintah, ingkar perintah. Jadi kalau ini jadi prinsip kita, aku tak nak ingkar perintah Allah, sekecil mana pun, insya-Allah kita selamat. Okay. Tapi kadang-kadang itu saya kata solat lewat je. Lewat solat. Allah yang penting solat, bukan tak solat langsung. Ada buat setan yang bisik ke situ pula. Boleh nampak? Kita nak mengutamakan kemahuan kita dan menoborduakan kemahuannya Allah. Boleh jelas? Macam mana agak susahnya nak mengawal nafsu. Mudah-mudahan kita merupakan orang yang faham. Sebab itu kena baca. Kena cari buku, kena buka Quran balik. Siapa yang jadi mangsa-mangsa kepada nafsu. Sebab itu banyak lagi lah. Kalau kita kata kisah Siti Maryam, cerita Asiyah. Yang mengutamakan mahunya Allah. Perit macam mana, sakit macam mana. Okay? Kalau Asiyah dipancung, kalau Maryam menderita, nak bersalin seorang-seorang, nak bawa anak, malu lagi, apa lagi, dikutuk orang lagi, betul tak? Tapi dia tidak pernah mengalahkan dan dia yakin dan percaya. Allah Maha tahu, Allah Maha dekat, Allah Maha berkuasa melakukan apa yang Allah mahu. Jadi ini sebahagian daripada yang dapat kita kongsi hari ini. Minta maaf lewat sikit waktu.